Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke kelas kimia tanpa dinding. Okey? Kelas kimia tanpa dinding. Okey. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan pengajaran berkaitan jadual unsur berkala. Yang pertama, hari itu kita dah belajar sebelum cuti. Kita dah belajar pasal kumpulan 18. Kemudian last week saya dah ajar awak tentang kumpulan 1. Sekarang ini pula kita akan tengok kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan 17. Okey, kumpulan 17 ini apa pula? Okey, sekarang yang pertama sekali awak kena buat adalah keluarkan scraping pada table ataupun jadual berkala unsur yang telah saya suruh. Okey. Letak dekat atas awak. Sekarang kita tengok di mana kumpulan 17. Awak tengok daripada kiri sampai kanan. Paling kanan kumpulan kedua dari paling kanan. Maknanya yang paling ujung sekali yang belah kanan adalah kumpulan 18. Selepas kumpulan 18 itu ataupun sebelum kumpulan 18 itu adalah kumpulan 17. Jadi kat situ adalah kumpulan 17. Kita akan belajar semua daripada atas fluorine sampai dekat ST. Okay, sebelum kita tahu kumpulan 18 ini apa, jadi kita kena berkenalan dulu. Sebelum jatuh cinta, kita kena tahu dulu latar belakang dia, betul tak? Jadi sekarang kita akan tengok latar belakang kumpulan 17. Okay, kumpulan 17 ini terdiri daripada fluorine, chlorine, bromin dan iodine. Okay, sebenarnya dia ada satu lagi iaitu astatin. Yang bawah sekali tu dia adalah astatin. Okey, kumpulan 17 ini dia bukan dalam keadaan logam. Okey, dia dikenali sebagai halogen. Dia bukan dalam bentuk logam, tetapi bukan juga berbentuk gas adi, tetapi dia adalah halogen. Halogen itu apa? Okey, halogen ini adalah satu keadaan di mana dia tidak sempurna. Okey, dia perlukan seseorang untuk menyempurnakan hidup dia. Macam tu. Jadi, apa yang jadi, halogen ini mesti wujud sebagai molekul-molekul dui atom. Okey, molekul dui atom ini pula apa? Okey, dui atom ini sebenarnya dia adalah keadaan di mana satu unsur berpasangan. Okey, dia mesti dalam keadaan berpasangan. Berpasangan dalam keadaan yang sejenis. Maknanya fluorine kena ada 2. Chlorine kena ada 2. Bromin kena ada 2. Iodine dan astatin pun semua kena ada dalam keadaan berbeza. Maknanya dekat sini, dia tak boleh hidup single. Kehidupan dia mesti ada partner. Dia kena couple. Apa jadi pun dia kena couple. Kalau dia tak couple, dia akan keadaan yang tidak stabil. Okey? Mudah? Di situ dah faham kenapa dia mesti dalam keadaan dui atom. Kesalahan yang kamu selalu buat bila soalan keluar, kirakan mol bagi gas klorin. Kita ada buat latihan sebelum ni, saya ada bagi di mana soalannya adalah kirakan mol bagi gas klorin. Tapi kebanyakannya hanya mengira klorin dia 1. Sedangkan soalan mengatakan gas klorin. Awak kena ingat, bila kumpulan halogen dia membentuk gas, dia perlu dalam keadaan dui atom. Dui atom inilah yang menghasilkan gas, menjadikan dia dalam keadaan gas. Jadi klorin kena ada 2 klorin. Okey, 2 atom klorin. Okey, kebanyakan halogen wujud di alam persekitaran dalam bentuk garam halida. Garam halida, apa pula halida tu? Okey, halida itu adalah nama yang diberikan kepada ion halogen. Okey, ion halogen. Tengok sini. Halogen dalam keadaan stabil.
Halidah adalah ion. Saya selalu gunakan konsep halogen adalah lelaki dan halidah adalah perempuan, di mana lelaki boleh berdiri sendiri manakala perempuan perlukan sokongan daripada lelaki. Sebab perempuan lemah, jadi dia perlukan bantuan lelaki. Sebab itu dalam keadaan ion. Okay. Kalau nama lelaki bagi fluorine adalah fluorine. Okay. Fluorine. Tapi nama perempuan bagi fluorine adalah Florida. Kita gantikan in dekat belakang tu dengan I di ida. Jadi itu juga chlorine, bromine dan iodine. Okay, next. Kita tengok kepada sifat fizik kumpulan 17. Okay, sifat fizik kumpulan 17 ini apa pula? Kita kena tahu. Tadi kita dah tahu latar belakang dia. So, sekarang kita kena tahu macam mana fizikal dia pula. Handsome ke tak? Cantik ke tidak? Ada lesung pipit ke, mata sipit ke, mata bulat ke, bulu mata panjang ke, rambut keriting ke. Semua kita kena tahu kan dalam manusia. Macam tu juga dengan kumpulan 17. Kita kena tahu apa keadaan dia sekarang ni. Macam mana takat lebu, takat didih dia. Apa dia punya saiz dia menuruni kumpulan. Macam mana saiz dia menuruni kumpulan. Dan sebagainya. Okey, so sekarang ini untuk unsur kumpulan 17 yang pertama, dia yang kita tahu dia adalah bukan logam. Jadi saya dah terangkan dia adalah bukan logam, dia adalah halogen. Jadi dia merupakan penebat haba dan elektrik. Dia menjadi penebat kepada haba dan elektrik. Dia boleh bertahan tanpa haba dan elektrik. Macam itulah. Dia boleh mengelakkan haba dan elektrik sampai. Macam tu. Okey. Mereka juga mempunyai tangkap lebu dan tangkap didih yang rendah. Maknanya dia punya tangkap lebu dia dengan tangkap didih dia rendah. Dalam suhu bilik ada sesetengah unsur yang dia menjadi gas. Okey, contohnya fluorine dan klorin. Suhu bilik mereka adalah gas. Mereka bromin, suhu biliknya adalah cecair. Iodine dan asetin, suhu bilik dia menjadi gel, solid. Okey, unsur kumpulan 17 berwarna dan larut sedikit di dalam air. Okay. Kalau kata kumpulan 18, dia adalah gas yang tidak berwarna, dia colorless. Okay, tapi untuk kumpulan 17, gas dia berwarna, maknanya dia ada color-color dia. Kita dah start masuk kepada topik di mana dia dah ada color-color. Okey. Kumpulan 17 ni dia ada warna dia masing-masing. Warna dia apa nanti saya akan bagi. Tadi ni kita kata kumpulan 17 ni mestilah dalam keadaan duit atom. Okey, ini adalah susunan elektron dia. Macam mana kita tahu dia kumpulan 17? Sebab petala terakhir dia ataupun elektron valence dia dalam keadaan 7. Dia tidak lengkap. Dia 7. Dia tak cukup lagi 1 untuk menjadikan dia oktat. Okay, perubahan sifat fizik apabila menuruni kumpulan. Okey, ini dia punya secara detail. Yang masukkan dah. Okay, yang pertama, saiz atom bertambah. Kenapa saiz atom bertambah? Kita kembali kepada susunan elektron tadi. Fluorine kita ada 2 petala. Manakala asetin kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya dia kena ada 6 petala. Dia makin besar 6 petala. Sedangkan fluorine ada 2 petala. Jadi sini kita tengok dah. Dia punya saiz dia besar. Makin turun ke bawah. Makin dia ke bawah. Makin besar. Dia punya nampak sini pun awak dah nampak. Dia punya macam tangga. Tangga menurunkan. Okay. Next. Ketumpatan meningkat. Sebab apa ketumpatan meningkat? Sebab saiz dia membesar. Dekat sini dia kata apa? Jisim molekul reaktif relatif dia bertambah. GMR dia bertambah. Macam mana bertambah? Sebab ini. Tengok. 2 dengan 6. Mana lagi besar? 6. Jadi 6 lebih berat berbanding 2. Contoh saya bagi contoh secara nyata. Orang ringan dengan orang gemuk. Okey, orang ringan dengan orang gemuk. Orang ringan mesti berat dia dalam lingkungan 30 lebih. Okay. Contoh kita ada pelajar A berat dia adalah 35 dan pelajar B berat dia adalah 85. Mana satu lagi berat?
pelajar B. Secara fizikal kita nampak bentuk dia lebih besar berbanding pelajar A. Pelajar B lebih besar berbanding pelajar A. Ada ke kes di mana badan dia besar tapi bila timbang dia ringan? Badan dia kecil, bila timbang dia berat. Ada ke kes? Tak ada kan? Jadi dia mengikuti hukum alam. Sebab itu ketepatan meningkat. Orang yang ringan, benda yang ringan terapung, manakala benda yang berat tenggelam. Sponge terapung, besi tenggelam. Okay. Kemudian takat lebur dan takat didih meningkat. Kenapa takat lebur dan takat didih ni meningkat? Okey, dia turun, makin turun ke bawah, makin meningkat. Sebab apa? Okey, sebab bagi setiap susunan elektron itu, bentuk elektron ini, kita punya atom ini, dia akan ada daya tarikan van der Waals. Okay, daya tarikan van der Waals ni, dia jadi lebih kuat bila saiz molekul kita bertambah. Okay. Tarikan dia makin kuat bila dia makin bertambah saiz. Jadi bila tarikan tu makin kuat antara satu petala ke satu petala, dia menyebabkan awak perlu tenaga yang lebih banyak untuk meleburkan dia dan mendidihkan dia. Okey. Contoh dulu saya bagi contoh, awak nak tolak kawan awak yang kecil dengan awak nak tolak kawan awak yang besar, mana lagi awak perlu guna tenaga yang banyak? Mestilah awak nak kena tolak kawan awak yang besar tu yang awak perlu tenaga yang banyak kan? Macam tu juga dengan takat lebur dan takat didih. Okey, kemudian adalah keadaan fizik berubah. Maknanya dalam bentuk fizikal dia berubah. Okey, untuk fluorin dan klorin, dia berbentuk gas pada suhu bilik. Manakala bromin, dalam suhu bilik dia berbentuk cecair. Dan iodin dan asetin dia dalam bentuk pepecah. Daripada gas kepada pepecah. Kemudian warna dia pula akan bertambah gelap. Fluorin kepada asetin, warna dia makin gelap. Ketelarutan dalam air juga menurun. Maknanya dia punya solubility dia di dalam air semakin menurun. Fluorin lebih senang terlarut di dalam air berbanding iodin. Okay, yang terakhir adalah keelektronegatifannya. Okay, makin turun ke bawah, elektronegativiti dia semakin berkurang. Maknanya potensial untuk dia menerima elektron itu semakin rendah bila dia makin turun ke bawah. Kenapa? Itu kita tengok lagi. Okay, ini adalah senarai ataupun tabel yang menunjukkan warna-warna bagi unsur kumpulan 17. Okay, fluorin warna dia adalah kuning pudar. Kalau awak tengok kepada asetin, warna dia pepejal hitam ataupun warp gelap. Nampak? Dia makin hitam. Okay. Sekarang kita tengok kepada sifat kimia kumpulan 17. Sifat kimia kumpulan 17. Okey, dia adalah satu kumpulan. Unsur-unsur yang berada pada kumpulan 17 ini adalah unsur yang sangat reaktif. Okey, kenapa dia reaktif? Kita nak tengok. Okey, kumpulan 17 ini ada 7 elektron valence. Maknanya petala terakhirnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kena tambah lagi satu elektron untuk menjadikan dia stabil ataupun octet. Jadi dia ada charge negatif 1. Jadi bila awak nak tulis klorin, awak kena letak negatif dekat atas. Macam ni kan, awak buat lukisan ni, awak kena letak negatif sebab dia tak cukup 1. That's why dia ada tambah lagi 1 elektron ni. Baru dia terhasilnya octet, elektron octet. Semua unsur halogen dia ada keelektronegatifan dia yang tinggi, iaitu kuasa menyerap elektron dia tinggi. Macam mana pun, elektronegatifan dia semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab jarak antara elektron nukleus kepada petala ini, kalau petala dengan nukleus itu dekat, maka tarikan dia lagi strong. Tapi bila dia makin jauh, nukleus ni tak mampu untuk tarik yang lain
ke dalam. Bila saiz dia semakin besar, dia tak mampu, dia tak ada kudrat untuk tarik elektron lain untuk melengkapkan dia. Sebab tu dia makin menuruni kumpulan. Makin berkurang dia menuruni kumpulan. Okay. Ini adalah benda yang paling penting awak kena ingat. Kumpulan 17 ini adalah beracun. Okay, dia beracun. Tapi untuk S13, dia adalah bahan radioaktif. Kalau nak buat bom, kita guna S13. Sebab tu S13 tak digunakan di dalam amal. Tidak digunakan dalam eksperimen komersial. Okay. Kita selalu guna klorin dan iodin sahaja. S13 jarang sekarang sekali kita guna. Okay. Next. Tindak balas kumpulan 1 dan air. Klorin, bromin, iodin. Okay, dia mudah terlarut dalam air, tapi dia akan membentuk larutan berasid. Okay, tengok sini kita ada larutan berasid. Okay. Ketelarutan halogen bertambah apabila menuruni kumpulan. Larutan klorin dan bromin aqueous merupakan ejen peluntur. Ejen peluntur. Peluntur yang duk basuh baju tu, yang kita selalu basuh baju, kita letak Clorox. Yes, nama dia adalah Clorox. Ia adalah klorin. Nama pun Clorox kan, sedia ada kandungan klorin. Mungkin kalau ada bromin, kita guna Bromox. Mungkin. Check. Okay, nanti awak check balik lah. Okay, awak pergi ke bahagian laundry awak. Awak tengok dekat situ. Akan ada satu botol Clorox. Okay, dekat botol Clorox tu awak tengok. Dia ada apa? Dia perlu ada klorin. Sebab apa? Klorin merupakan ejen peluntur terbaik untuk buat peluntur. Sebab tu orang guna Clorox untuk basuh. Toilet juga kadang-kadang. Okay, tapi untuk iodine aqueous, dia sangat lemah. Dia ejen peluntur juga, tapi ejen peluntur yang sangat lemah. Okay, sebab tu orang selalu guna klorin ataupun bromin. Okay. Kemudian macam mana pula kita nak hasilkan gas? Macam mana kita nak hasilkan gas klorin ni? Okay, kalau nak hasilkan gas klorin, kita kena ada KMnO4 ataupun kalium pemberani. Kalium pemberani ni kita campurkan dengan hydrochloric acid, baru dia akan hasilkan gas klorin dan air. Okay, next. Kita tengok kepada tindak balas klorin dengan air. Tindak balas klorin dengan air. Untuk eksperimen klorin dengan air ini, kita kena ada helium permanganate, kena ada asid hidroklorik. Okey. Kita masukkan asid hidroklorik, kita masukkan helium permanganate. Sebenarnya dia akan release gas dekat sini nanti. Gas sebelah sini kita letak air. Okey, apa tindak balas yang berlaku? Cl2 ini bila dicampurkan dengan air dengan kehadiran helium permanganate, dia akan hasilkan HCl dan HOCl. HCl ini adalah hidroklorik, manakala HOCl ini adalah asid hypochlorous. Okay, pemerhatian dia, apa yang daripada eksperimen ni, apa yang boleh awak observe ataupun pemerhatian yang awak tengok? Yang pertama adalah gas kuning kehijauan terlarut dengan cepat. Okay, dengan cepat menghasilkan larutan kuning muda. Maknanya dalam ni, gas yang berwarna kuning kehijauan itu akan larut dalam air ini dan menghasilkan kuning muda. Kemudian larutan kuning muda ni pula, bila kita masukkan litmus paper, dia akan menukarkan litmus paper berwarna biru kepada merah. Kemudian dia akan melunturkan dia. Okay, kenapa benda ni jadi? Hasil pemerhatian ni, apa yang jadi? Kenapa benda tu jadi? Sebab dia yang pertama, sebab larutan yang berbentuk bersifat asid, larutan yang terbentuk bersifat asid dan mengandungi ejen pelarut. Okay. Ejen pelarut ni apa? Okay, ejen pelarut dia adalah ini yang bawah ni, asid hypochlorous.
hypochlorous. Yang mana hasil hypochlorous? This one. Ini adalah agen pelarut. Hasil hypochlorous adalah peluntur yang kuat. Bukan pelarut, sorry. Peluntur. Agen peluntur. Subhanallah. Agen peluntur yang kuat. Hasil hypochlorous ini adalah agen peluntur. Jadi dialah yang menyebabkan warna litmus paper itu meluntur. Next, kita tengok kepada bromine. Bromine dia dalam keadaan temperature biasa, temperature room temperature, suhu bilik, dia dalam keadaan cecair. Jadi kita hanya perlu ambilkan cecair bromine itu, kita tiaskan ke dalam air sunyi. Ini tidak balas dia, persamaan dia. Di pemerhatian dia, apa yang boleh tengok, cecair merah terlarut dengan perlahan menghasilkan larutan kuning kepetangan. Larutan itu menukarkan kertas litmus biru kepada merah, kemudian menunturkan. Dia tukar kepada biru kepada merah, kemudian dilunturkan. Perbincangan dia, asid hypochlorous 1 adalah agen peluntur yang lemah. Ini adalah agen peluntur yang lemah. Apa jadi pula dengan iodin? Okey, iodin kalau dalam keadaan suhu bilik biasa dia dalam bentuk pepejal. Jadi kita masukkan pepejal iodin ke dalam air sunyi. Apa yang pemerhatian boleh tengok, pepejal hanya sedikit sahaja, sangat sedikit. Pepejal perang kehitaman terlarut dengan perlahan-lahan menghasilkan larutan kuning muda. Okey, kemudian larutan ini pula tidak mengubah warna litmus paper. Tidak mengubah. Kenapa? Sebab asid hypoiodous adalah agen peluntur yang sangat lemah. Kalau tadi kita tengok dia peluntur yang lemah saja. Dia adalah peluntur yang lemah. Tapi kalau untuk iodin dia sangat lemah. That's why dia tak mengubah warna kertas litmus biru. Okey, itu untuk tindak balas antara halogen dan air. Sekarang kita tengok halogen dan natrium hidroksida. NaOH. Natrium hidroksida ini adalah NaOH. Okey, ini adalah tindak balas antara klorin dan natrium hidroksida. Okay, ini adalah setup dia. Awak boleh tengok setup dia dekat sini. Gas kuning kehijauan terlarut dengan cepat untuk menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Gas kuning kehijauan, gas hidroklorid tadi, gas klorin tadi, dia akan terlarut dengan cepat. Dia terlarut dengan cepat untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Perbincangan dia, gas klorin bertindak balas dengan natrium hidroksida membentuk garam natrium hidroklorid. Dia menghasilkan garam natrium klorida. Garam natrium klorida ni apa ni? Ni. NaCl ni. Garam natrium klorida ni adalah garam yang kita guna untuk masak tu. Itu adalah garam natrium klorida. Tapi kalau buat eksperimen jangan awak ambil pula solution tu pergi bawa balik tu masuk dalam makanan awak. Jangan. Itu tak boleh. Okay, sebab dia ada beberapa step lagi perlu dilakukan. Okay. Tindak balas ni juga akan menghasilkan natrium klorid yang pertama dan air. Okay, ini adalah natrium klorid. Okay. Next adalah bromin dan natrium hidroksida. Kita titiskan bromin ke dalam larutan natrium hidroksida. Apa jadi? Cecair merah terluntur dengan sederhana cepat. Nampak dia cakap sini sederhana cepat. Dan satu larutan hampir tidak berwarna terhasil. Hampir tidak berwarna. Okay, perbincangan dia kenapa jadi macam ni? Sebab cecair bromin bertindak dengan natrium hidroksida membentuk garam bromida. Garam bromida. Natrium bromide 1 dan air. Okay, tindak balas ini kurang reaktif. Dia kurang reaktif berbanding klorin. Okay. Jadi kalau susunan dia klorin lagi reaktif berbanding bromin. Okay. Klorin lagi kurang reaktif berbanding bromin.
Klorin lebih reaktif berbanding bromin. Okay, kemudian kita tengok iodin. Iodin dalam bentuk pepejahan. Kita masukkan di dalam larutan hidroksida. Apa jadi? Pepejahan ungu kehitaman terlarut dengan perlahan-lahan. Dan satu larutan hampir tidak berwarna terhasil. Kenapa? Apa jadi? Apa penerangan daripada pemerhatian ini? Pepejahan iodin bertindak perlahan-lahan dengan natrum hidroksida membentuk garam iodida. Okey, dia menghasilkan garam natrum iodida, kemudian dihasilkan juga natrum iodide 1 dan air. Tindak balas ini adalah paling kurang reaktif berbanding bromin dan iodin. Jadi, klorin lebih reaktif berbanding bromin. Bromin lebih reaktif berbanding iodin. Disusun ini macam ni. Okey. Lalu soalan dia minta untuk awak bagi dalam keadaan menaik, susunkan kerektifan halogen di dalam natrium hidroksida. Macam mana nak buat? Macam ni lah. Beginilah ceritanya. Kalau dalam air pun macam ni. Kalau dalam natrium oksida pun macam ni. Okay, kemudian kita tengok kepada halogen bertindak dengan logam. Okay, tadi kita tengok dia bertindak dengan natrium hidroksida. Kemudian kita tengok dia bertindak dengan air. Sekarang tindak balas sebentar lagi adalah bertindak dengan logam. Halogen adalah bukan logam yang reaktif. Jadi dia bertindak balas dengan logam untuk membentuk garam. Dia pasti akan menghasilkan garam. Okey, kenapa? Okey, kemudian sini dia cakap apa? Gas klorin dan wap bromin adalah beracun. Okey, dia gas klorin dan bromin ni bila kita buat eksperimen, dia akan menghasilkan lebihan gas klorin dengan bromin. Jadi, apa yang jadi? Kalau lebih tu kita bebaskan kat udara, dia akan jadi racun dekat kita. Jadi, macam mana kita nak settlekan masalah tu? Kita letak soda kapur. Okay, soda kapur ni tugas dia adalah untuk menyerap lebihan gas klorin dan wap bromin supaya tidak terlepas ke sekeliling. Jadi, kalau lepas ni soalan saya tanya, apakah fungsi soda kapur dalam eksperimen halogen bertindak balas dengan logam? Jadi, awak kena jawab. Jawapannya adalah soda kapur digunakan bagi menyerap lebihan gas klorin atau wap bromin supaya ia tidak terlepas ke sekeliling. Okey. Kenapa tak boleh terlepas ke sekeliling? Sebab gas itu adalah beracun. Jawapan lengkap macam tu saya nak. Okay, kemudian kita guna wool besi. Okey, kenapa? Sekejap lagi awak akan tengok kenapa. Apa itu wool besi? Okay, kenapa kita guna wool besi? Kita tak guna ketulan besi. Sebab wool besi ini mempunyai permukaan yang lebih berbanding luas permukaan wool besi lebih berbanding ketulan besi. Jadi, dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, kita tengok sini. Klorin dan furan. Klorin dan furan kita buat tindak balas. Serta eksperimen macam ni. Di sini, ini adalah kita punya wool besi. Manakala sini adalah soda kapur. Bila kalian pembenganan ini kita masukkan ke dalam, kita masukkan dia dengan asid hidroklorik pekat, dia akan membebaskan gas klorin. Okay, gas klorin ini akan dialirkan masuk ke dalam tube yang mempunyai furan. Okay, furan ini pula kita akan bakar. Bila berlaku pembakaran, dia akan menghasilkan garam furan 3 klorida. Okay, lebihan gas klorin tadi ni, yang mana yang dah tak melakukan tindak balas dalam ni akan ada lebihan gas. Jadi, lebihan gas ini pula akan dineutralkan oleh soda kapur kita ni. Okey, jelas dekat situ? Ini adalah penerangan secara lebih detail lah. Boleh tengok. Okey, kemudian bromin dan furan.
Bromin dan furan ini pula sama je eksperimen dia, cuma bromin tidak memerlukan potasium pemanganit ataupun kalium pemanganit. Kita perlukan kalium pemanganit untuk melakukan tindak balas. Sebab kita ambil cecair bromin ini, kita panaskan sahaja cecair bromin ini, dia akan menghasilkan gas bromin. Gas bromin akan dibebaskan ke dalam tiub yang mempunyai bol besi, dipanaskan, dia akan menghasilkan furan, garam, iaitu furan 3 bromida. Dan lebihan gas lebihan gas bromin ini akan disedut oleh kapur soda. Itu saja. Next adalah iodin dan furan. Iodin dan furan. Iodin kalau kata dalam keadaan begini, dia dalam keadaan pecah. Jadi kita ambil iodin, kita panaskan dia akan menyebabkan gas terhasil. Gas ini akan melalui tiub ini, akan masuk ke dalam silinder yang mempunyai bul besi. Tindak balas akan berlaku dalam sini dan menghasilkan garam. Garam, furan 3 bromida. Furan 3 iodida. Kelebihan gas tu akan disedut oleh kapur soda. Okay, so far faham berkaitan dengan tindak balas kita. Okay, sebelum tu apa yang perlu awak tengok perbezaan antara tiga-tiga ni. Kalau klorin dan furan, dia akan menghasilkan nyala. Bul besi ni akan menyala. Bul besi ni bila kita panaskan dia akan menyala. Dia menyala dengan terang dan cergas. Okey, ini untuk klorin. Manakala untuk bromin, bul besi itu membara dengan terang tetapi kurang cergas. Maknanya dia lambat sikit lah. Kalau iodin pula, dia membara dengan perlahan-lahan. Maknanya dia ambil masa yang lama untuk dia membara. Okey. Jadi itulah perbezaan dia antara iodin, bromin dan klorin untuk tindak balas dengan UKAP. Okay, kemudian kita tengok kepada topik yang terakhir iaitu kereaktifan dan elektronegatifan. Okay, unsur-unsur kumpulan 17 ini merupakan bukan logam, sekali lagi yang sangat reaktif. Jadi dia punya kereaktifan dia berkurang apabila menuruni kumpulan. Makin turun ke bawah, makin kurang reaktif dia. Sebab apa makin turun bawah, makin kurang reaktif? Jadi sini penerangan dia. Susunan elektron dia tu sebenarnya antara penyebab. Okey. Untuk mencapai konfigurasi gas air yang stabil, halogen menerima satu elektron dari dua. Okay. Kereaktifan bergantung kepada kesenangan atom menerima elektron. Jadi kereaktifan ini bermaksud ability ataupun kebolehan untuk sesuatu atom itu menerima elektron. Okay, dia menerima elektron. Jadi apabila menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Jadi bila saiz dia makin bertambah, elektron valen dia semakin jauh daripada nukleus. Bermakna antara furan kita ada dua je petala dengan bromin. Ada 4 petala. Okey, furan ada 2 petala dan bromin ada 4 petala. Awak tengok dekat sini, jarak antara center sini kepada elektron valen dia dekat berbanding bromin. Jarak antara center kepada petala dia jauh, kan? Jarak dia jauh. Jadi ini menerangkan kenapa dia punya kereaktifan dia semakin berkurang. Jadi tarikan nukleus terhadap elektron semakin lemah. Nukleus kita ni bila makin jauh elektron ni, makin jauh dia punya petala terakhir ni, makin kurang dia punya kekuatan dia. Macam magnet lah. Awal letak magnet, north pole, dia punya kutub utara dia, awak letak jauh dengan kutub selatan dia. Jadi tarikan dia tu susah, kurang berbanding awak letak 1 cm dekat. Kalau 1 cm dekat, kutub utara dengan kutub selatan jarak dia hanya 1 cm. Tarikan dia cepat, betul, kuat.
Tapi kalau awak letak kutub utara dengan kutub selatan dia 100 cm. Tarikan dia, daya tarikan magnet dia berkurangan. Macam tu juga dengan konsep daya tarikan elektronik semakin lemah. Jadi, kecenderungan atom halogen untuk menerima satu elektron lagi menjadi perkurangan. Okey, daripada fluorin kepada astatin. Jadi, maka dengan itu kereaktifan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Okey, so faham tentang kereaktifan dan keelektronegatifan? Okey. So, itu sahaja untuk kumpulan 17. Tak mudah dan tak susah untuk awak faham. Cuma banyak sikit eksperimen yang awak kena identify dia punya pemerhatian dan perbincangan dia. Okay. Jadi, lepas ini saya nak awak komen dekat bawah, dekat bahagian ruangan komen. Awak letakkan nama awak dan apa yang awak dapat daripada video ini. Okay, secara ringkas, apa yang awak faham daripada video ini. Dan tolong nyatakan juga untuk persoalan yang awak timbulkan. Jadi kalau ada apa-apa sebarang persoalan, sebarang ketidakfahaman awak boleh letak dekat dalam ruangan komen. Saya akan baca dan saya akan ambil maklumlah apa yang awak kurang faham untuk saya bawakan nanti kepada next video untuk penerangan ini yang lebih jelas lah. Jadi, sebarang persoalan boleh komen dekat bawah. Semoga video kali ini membantu awak untuk lebih faham kumpulan 17 dan semoga awak terus jatuh cinta dengan kumpulan 17 dan jatuh cinta dengan chemistry. Itu saja daripada saya. Stay safe, stay at home, be healthy. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk next video. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.